Assalamualaikum, Altamis Furkan, Ambai Kak Nik Ruslina. Soft depan hari ni Cik Rodia Sharif, Suzana Amiruddin, Nora Johan. Nora Johan ni orang mana? Sebab saya musafir ke selatan hari tu, ada orang sampaikan, Ustazah kirim salam, Nora Johan kirim salam, dia kata. Waalaikumsalam. Linda kecil, apa khabar? Subhanallah. Bila sebut nama sekarang terbayang wajahmu nan ayu. Allahumma salli Muhammad. Minum sekejap ya. Alhamdulillah, syukur. Cik Latifah Ali, Zaliha Zainal, Sarah Ahmad Isa, Kifli Zul. Kifli Zul tak muncul pun hari tu di Johor Bahru. Suzana Amiruddin, Sherry Anson, Liza, MDS. Apa MDS tu? Salina Salihuddin, Nuraini Abdul Rahman, Rahim Abdul Rahman. Adik-beradik apa ni? Lin Nina Baharum, subhanallah. Yasmin Yaakob, sentiasa soft depan ni. Sania, Ida Najwa, Sharifah Mansur, Zarina Zawawi, Kak Ana, Siti Rohana, Hajah Fauzia Husin, Wan Radiah, Siti Azmahani Mamat, Nur Azlina Syukur. Share dulu nanti ulang tengok. Kenapa Nur Azlina? Siti Atikah Tukimi, Nurhaniza Hamid. Kak Mahanum Abdul Muttalib live hari ni. Hanisah Nawi, Rodia Arsyad, Hasniza Abdul Aziz, Aini Kusman, Kuzurina, Ifah Umar, Nurhaniza, okey. Evi okey di Sungai Petani, Masliza Bagiran, Siti Zuraida Ibrahim, Siti Aisyah Kapah. Lengoh mulut Siti Azmahani Mahmad, Rozana Arifin, Umi Ayu, Wan Nazira Zakaria. Kenapa Kak dah seminggu tak dapat live? Why? Tell me why. Siti Azmahani Mahmad, Hatijah Abdullah, Kak Jah, I miss you. Hamidah Dul Wahid, Siti Aminah Zakaria Azila Muhammad, Siti Azmahani Muhammad, Adik Izan Nur Husna, Maizatul Akma, Crystal Clear, Nur Hasnizan. Habiskan ayak sana. Saya minum tangan kanan. Kak Rusnaini Adnan, Kak Nani, saya rasa macam ada something lah antara kita, iaitu okey. Saya ingat saya kena cancel kelas Kak Rosnaini. Tengok jadual balik. Okey kot. Bismillah. Allahumma salli ala Linda Dalinda. Chome, Fiza Agil, Fauzah Rahman, Nurhaizi Muhammad, Yun Taslim. Ya Kak Yun, saya pakai kelabu, saya pakai biru untuk ke Pulapul. Polis. InsyaAllah. Rodia Arsyad, Jamilah Osman, Mika clear. Ya Kak Anum, Alhamdulillah. Pagi-pagi kenalah ceria Kak Wan Radia. InsyaAllah. Sakno habiskan ayak dulu. Pagi mesti kalut sebenarnya, tapi demi kerana la tahzan, walaupun sibuk macam mana pun, sayangkan la tahzan ni, insyaAllah. Alhamdulillah, bertambah ceria dan segar bila dah dapat ayak panas. InsyaAllah Kak Nani. Sebab hujung bulan saya di Pantai Timur, jadi saya rasa macam ganggu akak punya jadual. Rupanya tak, insyaAllah. Bazura Badlisha, apa tadi, Siti Rafi'ah ke apa, macam nama-nama yang jarang saya sebut ataupun tak nampak. Izzah Kasim, Kak Wah, mesej pukul 4 pagi, memang Ustazah tak jawab lagi, tak tengok handphone. Cik Lin Elina, Kartina Ramli. Cik Lin Elina tu siapa? Saya baru teringat Elina Cambodia, Phnom Penh. Hantar WhatsApp.
hantar voice note saya tak layan lagi. Pada nama Elina. Ya Rab, 300 lebih dah sekejap ya. Allahu Akbar. Tak dapat saya di sini. Maaf mengganggu Ustazah pagi buta. Sekejap ya sahabat-sahabat. Allah, orang Ulu Kelang kenal kan? Jai WhatsApp minta ganti kelas Ustazah Hafizah Musa pagi ni tak sihat. Memang tak dapat lah. Kelas di mana tu? Okay, nak start kelas. Inilah kami pagi-pagi. Baik, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Oh, tak dapat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah? Allahumma salli. Macam gangguan pagi-pagi angin lah, sendawa lah. Sedap minum air panas pagi-pagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pagi Jumaat yang penuh berkat. Allahumma salli ala Muhammad. Macam sekejap je kan, Jumaat ke Jumaat, Jumaat ke Jumaat, sekejap sangat. Sama juga kita rasa macam Allahumma salli ala Muhammad. Buku La Tahzan ni dah menghampiri separuh buku kita tamat. Jadi belum habis lagi lah. Ke depan ni kita nak hadam sampai betul-betul lumat. InsyaAllah menjadi penguat semangat. Pagi hari kita isikan rohani kita, kan? Sarapan tiap pagi kita mesti ambil. Bahkan ada pakar-pakarnya yang mengatakan sarapan jangan tinggal. Tengah hari tak makan tak apa, sarapan tu wajib. Kau main lagi. Sarapan tu wajib. Saya selalu menyepi je, selalu jadi penonton. Oh, Cik Lin Elina, Masya Allah. Hari ni berkali-kali saya sebut nama, Masya Allah. Tak apa, jadi penyenyap pun tak apa. Kan? Tak ada masalah. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Ustazah duk teringat tadi tu, Ustazah dapat voice note daripada Nompen. Nama Elina. Dia anak Melayu lah, yang apa ni, lahir pun kat sana kot rasanya. Tapi bapak dia orang Melayu, kahwin dengan orang Nompen. So dia buka kedai di sana, kedai makan. Jadi bila grup kami datang ni, payah kan dekat Nompen nak cari makanan Islam. Jadinya tempat makan dia tu memang Cafe Malaya. Kan Elina. Allahumma salli ala Muhammad. Kak Zakiyah Yusof, kita nak buka muka surat 231. Kitab baru, muka surat 231. Jom kita bersarapan pagi dengan La Tahzan bab 115. Apa tudung ni macam tak sangat ke? Allahumma salli ala Muhammad. Waspadalah terhadap orang yang dengki. Tajuk ni best. Best pula tajuk ni. Entahlah macam La Tahzan ni macam tak ada tajuk yang tak best. Sekian dimaklumkan. Tahniah Kak Yun Taslim. Masya Allah, nasi lemak RM1 untuk Alam Flora pagi ni. Sahabat-sahabat La Tahzan boleh PM Kak Yun Taslim. Banyak perkara-perkara yang dia lakukan untuk, Masya Allah, tabarakallah, menggembirakan orang-orang yang lebih susah daripada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waspadalah terhadap orang yang dengki. Tajuknya ringkas. Habis bawah muka surat 231. Muka surat 231 habis.
Tapi hari ni Ustazah standby untuk 2 tajuk. InsyaAllah kita habiskan. Sebab lebih kurang berkaitan 116, berakhlak baiklah kepada siapa sahaja. Jadi izinkan saya menghabiskannya dengan bermaraton. Maraton memang hidup le. Muka surat 231. Lupa nak tanya, anda semua sihat ke? Sihat zahir, zahirnya sihat, batinnya sihat. Kalau ada yang tak sihat zahir, kita doakan kebaikan. Wajib pastikan batinmu sihat. Bila mana dalamanmu sihat, pasti akan membawa luar, yakni zahir yang sihat. Sihat macam mana Ustazah? Suami saya tu stroke, berjalan pun tak boleh. Kan? Selagi mana dia ada akal, bantu dia untuk menyihatkan batin. Makna? Apa maksudnya? Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, bisikkan kebaikan, ajak dia berfikir bersangka baik-baik. InsyaAllah nanti yang terlahir adalah kebaikan. No, bukan berkeluh kesah. Kata dah viral, Ustazah Zai kata nak jadi wanita solehah, wanita yang tiada keluh kesah. Zip. Okay, sahabat-sahabat, zip Ustazah. Sebab tu tadi Elina kata saya jadi penyenyap je, saya dengar je kuliah. Bukan macam tu maksud. Tapi bab bila nak merungut, nak mengomel, nak berkeluh kesah, kita zip mulut kita. Anda istiqamah 40 hari. Ni Ustazah cabar ni, 40 hari istiqamah. Lepas tu pada hari ke-39, pocot, berkeluh kesah lagi. Berkeluh kesah lagi kan. Lepas tu denda diri anda start balik daripada 1. Kira kat kalender. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada kalender ni, anda start daripada bila? 12 November. 12 November. Wanita solehah, tiada keluh kesah. Kira 40 hari. Sampai je hari yang keberapa? 30 hari bulan. Merungut kan. Pangkah terus. Gagal. Patah balik. Kira balik. 1, 2, 40 hari. Cuba buat. Kemain hok lain-lain nak buat. Yang ni tak nak buat. Sebab apa? Anda akan rasakan, aku rasa macam best je. Best je sebab mulut aku tak bercakap selain percakapan yang bersyukur kepada Allah, yang memang perkataan yang Nabi suruh cakap, benda baik. Sebab qaulun ma'ruf, kata-kata yang baik ni sangat menenangkan jiwa. Sebab tu, sahabat-sahabat, saya paksa diri saya. Kalau ikutkan, aku ni dah tak ada masa rehat dah. Lepas ni kuliah duha, sambung tengah hari, sambung petang, sambung malam, tak ada masa rehat. Pagi je kot kalau nak buat apa benda pun masa rehat sikit lah. Tapi kat mana pula nak selitkan latahzan? Sinetron pertama. Kat mana pula nak selitkan latahzan? Kenalah lepas subuh. Tu je masa yang ada. Takkan nak buat 3 pagi pula. Kan apa nak bangun ke kalau pukul 3 pagi? Okay, buatlah. Sebab apa? Sebab memang waktu-waktu lain tu disibukkan dengan bercakap yang baik-baik. Bukan baik pun sebenarnya, tapi paksa diri untuk cakap yang baik-baik. Sampailah kalau ingatkan dulu-dulu saya langsung tak ada cita-cita nak jadi penceramah ke apa. Tak ada dalam kamus hidup. Nehi. Tak ada langsung. Yilek. Tak ada langsung. Tapi hari ini sahabat-sahabat, setelah usia awal 40-an ni, kita rasa apa? Ya Allah, syukur. Terima kasih ya Allah. Engkau paksa aku untuk jadi baik. Sebab bila kita bacakan isi kitab, sahabat-sahabat, paksa diri jadi baik, maka kita sendiri akan rasa terpelajar dengan apa yang kita sampaikan dalam pengajaran. Sebab itulah ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah, anda adalah guru utama dalam rumah. Maka hari-hari anda kena paksa diri anda untuk bercakap baik, berbuat baik, berfikir baik. Sebab kan mulut anda selalu, mama nak anak mama jadi baik je. Ayah kata kalau anak ayah buat jahat, kena. Ayah nak anak ayah jadi orang baik. Kemin, baik. Tapi diri sendiri, baik ke tidak? Oh sahabat-sahabat, ni anak Kak Latifah Halim menonton ni. Dia kata selalu waktu sarapan, bersarapan dengan ustazah. Terkejut, bila masa pula sarapan dengan ustazah ni? Maknanya tengah sarapan, dia nak pergi kerja ni, letak handphone dekat atas meja ni dengan latahzan pagi-pagi. Cuba tengok Facebook dia tulis apa semalam. Semalam ke kemarin, dia cikgu,
Dia terkejut dengan seorang anak murid dia, nama apa entah. Kan anak murid dia, Masya Allah. Dia terkejut tengok bacaan Quran dia dah nak hafal, dah nak khatam, lancar. Lepas tu dia tanya, PKP tak pergi sekolah ni awak baca Quran ke kat rumah? Mestilah baca, cikgu hari-hari baca. Berapa? Sebab cikgu dia pelik, macam irama dah tak pergi sekolah, tiba-tiba tengok nak khatam. Berapa muka surat awak baca sehari? 10 muka surat cikgu. 10 muka surat. Cikgu ni dah rasa malu. Ya Allah, budak kecil macam ni baca Quran setiap hari 10 muka surat. Cikgu punya soalan cantik je. Mak awak marah ke kalau awak tak baca Quran? Mak awak menjerit-jerit ke, bising ke kalau awak tak baca Quran? Taklah, mak saya tak pernah marah. Mak saya tak jerit-jerit pun. Saya memang nak baca Quran. Cikgu ni pelik lagi. Aku tak percaya ada budak kecil macam ni tiba-tiba nak baca Quran je ni. Tanpa mak dia jerit ni, aku tak percaya. Sahabat-sahabat. Sekali cikgu kona soalan. Mak awak pun baca Quran ke kat rumah? Mak dia kerja kilang. Kilang, tak silap saya. Kan, tapi makna kerja biasa-biasa je lah. Setiap hari mak dia akan wajibkan diri si mak ni baca Quran 20 muka surat. Quran Rasam Usmani 20 muka surat, sahabat-sahabat, adalah 1 juzuk. Setiap hari tanpa fail. Maka dia wajibkan anak baca Quran 10 muka surat. Dia buat baca Quran 20 muka surat setiap hari. Fair and lovely tak? Ibu-ibu, ayah-ayah yang mendengar, kita rasa macam mustahil kerja boleh baca 20. Dia kata kalau mak balik kerja, mak akan baca Quran. Kalau mak tak sempat baca 20 muka surat, mak akan sambung malam lepas isyak. Anda rasa tak sentak? Anda rasa tak pelik? Anda rasa tak, kenapa aku tak boleh buat macam ni? So, anak tanpa dijeritkan, anak tanpa dipukul, tanpa dimarah, boleh baca Quran setiap hari 10 muka surat. Sebab apa? Sebab hari-hari dia tengok mak dia buat. Dan mak dia baca lebih. Mak dia adalah superhero, hero man pula dah, heroin. Ini duk tengok hero-heroin dalam drama mana je, pelak-lak tisu nangis, hero mati. Aduh, tolonglah, Ustazah macam tak boleh nak tidur lah, sahabat-sahabat. Bila dengar, ya Allah bang, hebatnya. Mulalah satu hari berceramah pasal kisah macam tu saja. Masya Allah, tabarakallah. Ini kisah benar tau, sahabat-sahabat. Kalau orang boleh, orang kerja kilang yang hari-hari jadualnya macam tu, macamlah kita seorang bekerja kat dunia ni. Kalau orang sempat, kenapa kita tak sempat? Kalau orang rasa tak sempat tapi dia paksa juga diri sampai sempat, anda rasakan waktu yang berkat. Bila kita dah istiqamah ni macam sempat je, macam boleh je. Gitu. Sekian dimaklumkan. Mohon terasa. Sebab Ustazah Zai dah terasa. Okey. 115. Waspadalah terhadap orang yang dengki. Kan semalam Ustazah kata, siapa ada kawan-kawan dengki-dengki tu, tolong suruh dengar. Allah ya Karim. Masya Allah, tabarakallah, sahabat-sahabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rin Ali, terbayang wajah anda. Siapa nama Facebook dua orang rakan kita yang jumpa di galeri Ustazah Asma tu? Rin Ali. Ustazah duk ingat Rin Ali sebab namanya ringkas. Tapi yang dua orang lagi tu siapa nama akak tu? Saya nak juga sebut nama dia sambil bayangkan wajahnya. Wajah terbayang dah, tapi tak ingat nama Facebook dia apa. Waspadalah terhadap orang yang dengki. Bacalah surah Mu'awwizatain. Kalau anda tak baca dalam kurungan tu, jangan, apa surah Mu'awwizatain? Tak pernah dengar pun. Mu'awwizatain ni nama dua surah perlindungan. Kan kita disuruh baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim, atau disebut bacalah isti'adzah. Itu kita mohon perlindungan. Mu'awwizatain adalah surah yang untuk kita memohon perlindungan daripada Allah. Apa itu? Nas dan surah Al-Falaq. Itu dinamakan surah Mu'awwizatain. Untuk kita menghindarkan rasa dengki. Anak-anak murid Ustazah di Masjid Surau yang dah bertahun-tahun mesti biasa dengar Ustazah kata, amalkan dalam ayat terakhir surah Al-Falaq. Al-Falaq antara Mu'awwizatain, dua surah yang disuruh amal. Maka kita baca kalimah wa min syarri hasidin idza hasad. Hafalkan surah ni, suka baca dalam solat kan?
Tapi tahu tak apa maksud surah ni? Dua surah An-Nas dengan Al-Falaq ni kita minta perlindungan daripada Allah daripada kejahatan-kejahatan manusia ataupun sikap-sikapnya manusia. Sebab nak berurusan atas dunia ni bukan susah nak berurusan dengan bangunan KLCC, dengan mesin-mesin di kilang, dengan robot-robot. Tekan saja tet jalan kan. Ya aku menyampah tengok robot ni berjalan, off tet kan, senyap kerakong macam tu kan. Tapi manusia, jangan monyet. Itu juga yang dia nak. Kan sahabat-sahabat, macam itulah. Jadi kita bukan berurusan dengan makhluk lain. Sedangkan binatang-binatang, kucing, kalau nak pupu kat sini. Contoh kita cakap. Tahu boleh dilatih kucing. Manusia ni kadang-kadang Allah tak tahu nak abang lagu mana. Semalam dalam dengarkan sahabat-sahabat, seorang lelaki yang culas. Bila Ustazah sebut lelaki nusyus, Masya Allah, lepas daripada program tu, Ustazah, saya pertama kali dengar lelaki nusyus. Nusyuslah lelaki itu seandainya dia tidak menunaikan, membayar nafkah kepada isterinya, tak menunaikan tanggungjawabnya sebagai seorang lelaki yang seharusnya melindungi isteri dan anak-anaknya. Itulah lelaki yang nusyus. Sahabat-sahabat, kalau lelaki dayus, isteri keluar tak pakai tudung, biarlah. Tahulah dia, dah tua, takkanlah tak tahu. Tegur sekali pun tak pernah, itu dayus. Dibiarkan anak-anak perempuannya terkinja-kinja, menggeletis-geletis perangainya depan handphone, depan laptop. Contoh sahabat-sahabat. Dibiarkan tanpa rasa cemburu. Kan? Dipimpin tangan anak daranya oleh lelaki-lelaki yang bukan mahram. Dibiarkan depan mata, Uncle, saya bawa keluar dulu Saya bawa keluar dulu. Kau nak bawa keluar anak dara aku depan mata aku. Yang uncle-nya pun bawa. Nanti hantar balik dekat pakcik 3 hari 2 malam ya uncle. Tidur satu hotel. Tak apa, gigi. Cinta-cinta dulu, kenal-kenal dulu. Nanti bila dah kenal habis, ni datanglah minang anak uncle ya. Uncle pun ketuk kepala. Geram sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa tak ada rasa cemburu kepada isteri yang bergaul dengan lelaki? Kenapa tak ada rasa cemburu dengan anak-anak perempuan yang ditarik tangan, yang dibawa oleh lelaki-lelaki bukan mahram? Kalau anda biarkan mereka begitu, wahai lelaki, andalah lelaki dayus. Faham ya? Muslimat yang dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mandi sambil berjoget-joget dalam air. Allah. Apa tu pula Full Nurul Aliana? Semalam kan, jujur saya cakap dengan tim dengar. Saya kata, Ustazah rasakan, Ustazah bukan tak seronok program ni. Ustazah rasa macam biarlah cepat habis. Lah Ustazah kenapa? Ustazah tak seronok ke? Bukan. Ustazah sakit otak lah dengar. Ustazah sakit otak. Anda tahu tak, minggu depan respondennya adalah remaja usia 25 tahun yang mengaku ketagihan pornografi. Ya, ada yang tak tahu pokok bondo tu, video lucah. Itu ketagihan tu. Ustazah dah taubat ke? On the way nak taubat Ustazah, tapi dia kata susah sangat. Ya Rab, anda tahu apa bahayanya kalau orang lelaki muda berbuat macam tu? Ya, saya tahu lelaki tua pun ramai yang berbuat macam tu. Tetapi kesan kepada perkahwinan dia nanti. Tunggu dan lihat. Kita bukan mendoakan keburukan, tapi anda dah langgar perintah Allah. Tak payah tunggu di akhirat. Cepatlah bertaubat. So, kita nak minta, sebab dalam kehidupan kita ni, kita minta surah Mu'awwizatain, 2 surah An-Nas Al-Falaq, zikir-zikir dan doa, wa min syarri hasidin idza hasad. Minta Allah lindung daripada orang-orang yang berdengki kepada kita. Subhanallah. Kalau bagi tahu ibu bapa budak tu pun kita yang kena. Betul. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila dia mendengki, kita minta Allah lindung sahabat-sahabat. Tajuk hari ini, waspadalah terhadap orang yang dengki. Kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang, rakan-rakan Facebook kita pun pasti akan wujud. 5,000 friend, mungkin ada seorang daripadanya. Ya, kalau seorang. Kalau 50 orang yang dengki kepada kita, itu suasana yang sangat sakit. Kita tak boleh kenal orang, di dahi ada cop mohor, dengki, tak ada. Tulis hasindal kat dahi, senang. Nampak Ustazah dekat atas dahi tu ada tulis hasindal, dengki ke aku ni, contoh kan. Tak nak kawan dengan dia.
Boleh je senang, masalahnya tak ada. Jadi macam mana kita nak lindung diri kita daripada orang-orang yang macam ni? Minta perlindungannya Allah. Wahai Allah, lindungi aku daripada orang-orang yang punya dengki kepada aku. Kena minta hari-hari nak keluar rumah, nak catat sharing dalam Facebook. Kena minta dengan Allah. Faham ya sahabat-sahabat? Sebab kita hanya boleh ubah diri kita. Aku ni dengki kat orang ni. Padam, buang. Kalau betul-betul bercita-cita nak masuk syurga. Masya Allah. Ada dengki ni jangan mimpilah sahabat-sahabat. Tak boleh anda beli syurga dengan solat, puasa, zakat anda semata. Sebesar zarah ada dengki di hati, anda kena reject daripada syurganya Allah. Macam mana ni bahasa mudah Ustazah nak cakap? Quran jelas, hadis jelas. Sebab dengki ni dia mamah amalan-amalan kita. Kita dah, ya Allah, lamanya aku berdiri masyar, orang lain dah masuk dalam syurga. Aku ni bila lagi? Kau nak claim apa kat aku? Kononlah bahasa macam tu sahabat-sahabat. Kau nak claim apa lagi kat aku? Amalan aku ni ya Allah, aku bawa kantung amal ni bongkok aku ya Allah. Mai buka box amalan anda. Unboxing. Buang kotak tu, aku nak tengok dalam ada amalan apa. Amalan tu dah membusuk. Busuk ataupun habis terus. Kerana apa? Kerana ketika di dunia kau ada hasad. Tak boleh tengok orang senang, kau mesti susah kan? Tak boleh tengok orang susah, kau mesti guling-guling gelak seronok kan? Kau ni memang berhati pelik ketika hidup dulu kan? Kita tak boleh nak mengaku apa di hadapan Allah. Tangan kata ya Allah. Kaki kita bercakap dengan Allah. Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Takutlah. Kenapa yang kita bila ada rasa dengki kat orang kita tak buang? Senang tau nak buang yang ada dalam diri kita ni. Tetapi kalau kita tahu ada orang dengki kat kita, kita tak boleh, nah aku hantar kat engkau 100 botol sanitizer. Kenapa? Aku nak suruh kau sanitize hati kau. Cannot. Itu hati dia. Kita tak boleh sembuh dengan pilih bomba pun kita tak boleh. Hati kita boleh rawat. Hati orang tu kita tak boleh rawat. So kalau kita duk rasa ada orang dengki kat kita, wa min syarri hasidin idza hasad. Jadikan ini sebagai amalan. Faham ya? Yang kedua, seramnya Ustazah. Betul Rina Ali. Saya kalau baca kitab 50 ciri munafik ada, kitab 50 wasiat Rasulullah untuk wanita ada, kitab wasiat 4 imam ada, tafsir Al-Azhar ada, cerita pasal dengki ni. Ya Allah, takutnya penat-penat aku mengumpul amal hanya kerana aku dengki dekat orang tu. Aku tak layak syurga ya Allah. Na'udzubillah min zalik. Tolong buang sahabat-sahabat. Kita tak boleh buang dengki orang yang ada untuk kita. Kita boleh buang dengki yang ada dalam diri kita kepada orang. Saya memang tekan benda ni kat mana-mana. Sebab benda simple tapi susah nak buat. Dan percayalah dengan mengetahui tentang perkara seperti ini, kita akan berusaha keras untuk memadam dengki dalam hati kita. Now kita bukan bicara tentang kita sedang bicara tentang waspadalah terhadap orang yang dengki. Maka kita disuruh beramal akan 2 surah Mu'awwizatain, surah An-Nas, surah Al-Falaq. Bila baca, minta lindung dengan Allah daripada kejahatan sikap-sikapnya manusia ni. Bukan dengki sajalah, macam-macam. Orang bila dah dengki, datang dendam. Orang bila dah dendam, datang sihir. Benda-benda yang macam tu kan sahabat-sahabat. Wa na'udzubillah min zalik. Semoga semua kita dilindungi. Maka lazimi nak keluar rumah, memang doa macam-macam kita baca. Rasa macam orang ni lain macam ke aku. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan daripada kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia mendengki, minta lindung daripada Allah. Itu maksud surah Mu'awwizatain. Kedua, menyembunyikan rahsia anda terhadap orang yang mendengki. Hang macam duk rasa dah ada orang dengki kat hang, tapi duk lagi lah tergedik-gedik. Kan dah guna. Tepat 1K orang menonton, Ustazah sebut perkataan tergedik-gedik. Kita macam dah rasa ada orang dengki kat kita, tiba-tiba tergedik-gedik nak share kat orang. Baju baru kan. Ingat orang suka. Lagi orang menyampah ada. Sebab itu kitab Latahzan mengajar menyembunyikan rahsia anda terhadap orang yang mendengki. Baju baru ke Ustazah? Ustaz beli kat Mekah ke? Dak, 10 tahun dah.
Tak pakai lama sebab ketat. Hari ni pula boleh pakai. I dah kuyus. Kan? Bukan dah kurus. Pernah kurus. Macam itulah bahasa-bahasanya muslimat. Contoh kan. Maknanya tak, dia bukan baju baru, baju lama. Jadi maksud muslimat dirahmati Allah, kita nak sebut dalam surah Yusuf ayat 67. La tadkhulu min babin wahidin wa dakhulu min abwabin mutafarriqah. Ni kalau ada di kalangan anda kan, ada yang ustazah saya ada jiran saya dengki kat saya, ustazah kawan pejabat dengki kat saya. Surah Yusuf menceritakan adik-beradiknya dengki kepada Nabi Yusuf. Sang bapa tahu perangai adik-beradik Nabi Yusuf yang lain ni. Lalu sang bapa selalu menasihat kebaikan. Termasuklah kata-katanya Allah di dalam surah Yusuf ayat 67. Dinasihat oleh Yaqub kepada Yusuf, janganlah kalian masuk bersama-sama melalui satu pintu gerbang, tetapi masuklah melalui pintu gerbang yang berlainan. Maksud kita dah tahu dah, di situ terhimpunnya duduknya orang-orang yang mendengki kepada kita. Awak duk campur dengan dia. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul di sana ada ustazah, bukankah kita tak boleh bersangka buruk? Entah-entah perasaan kita je. Sebenarnya dia tak dengki kat kita. Anda orang hebat. Ya, of course kita tak boleh bersangka-sangka pada orang. Tapi kalau kedengkian itu terserlah, kan dah ada pula orang yang beramanah menyampaikan kepada kita, hati-hati. Orang tu memang duk dengki kat kau. Contoh sahabat-sahabat. Kadang-kadang datang melalui gerak hati, datang melalui mimpi. Pasal aku tiap malam duk mimpi si Polan tu datang dengan buaya lah, dengan harimau lah, dengan ular lah. Benda-benda tak elok mesti datang dengan muka dia. Pasal apa ni ya Allah? Patut cakap dekat aku sekarang ni lain macam je. Ya Allah, aku tak nak putus silaturahim dengan siapa-siapa ya Allah. Tapi elakkan. Elakkan berada bersama orang-orang yang kita rasa dia dengki kat kita. So orang tanya, ustazah saya dah rakan Facebook 5,000 maksimum dah. Tu sebab Muzayyanah Abdullah tu dah tak boleh di request friend. Saya tak boleh nak confirm dah. Tak boleh nak confirm dah sahabat-sahabat. Ustazah, audit lah rakan-rakan Facebook ustazah tu. Yang tak apa-apa, yang tak aktif tu. Tak ada masa nak audit-audit. So sahabat-sahabat dirahmati Allah, maksudnya kadang berhimpun di dalam tu mungkin orang yang dengki baca status Facebook kita dan sebagainya. Sebab itu yang nak menapis tu bukan Finas, lembaga. Aduh, semalam ustazah kena swab test lagi untuk apa? Semua orang yang bersiaran di studio, live di TV, kena swab test lagi. Hantar ke Finas. Dah hantar pula sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustazah, tak boleh macam ni. Gambar yang diambil ni kena bergandingan dengan IC. Kan? Lah, ustazah sibuk seharian. Subuh tadi ustazah keluarkan test kit tu. Lepas tu ustaz suruh ustazah ambil gambar. Ustazah pun hantar lah. Lepas tu ustazah dah tak buka handphone. Petang baru ustazah tengok. Tiba-tiba ustazah diorang reject ni ustazah. Ustazah kena letak. Itulah yang keputusan test tu kan. Sebelah IC ustazah sebab ramai yang menipu. Allah. Rupa-rupanya ustaz dah masuk dalam tong sampah dah. Ustaz kata dah ambil gambar dah. Ingat, kita tak terfikirlah sebab kita tak buat benda tu. Jadi kita tak terfikirlah ada orang menipu macam tu. Dah kena buat pula untuk letak sebelah IC pula. Alah, orang-orang yang pandai edit boleh je buat kan. Muslimat dirahmati Allah. Aduh, dunia sekarang ni macam hari ni lah suamiku. Yang macam manalah kita hidup di zaman macam ni kan. Abang ni rasa berdosa lah dengan Allah. Sihat walafiat ni, kita bukan sakit pun. Hanya kerana pakai gelang pink ni kan, abang tak boleh nak pergi solat Jumaat hari ni. Yelah, kita faham kan muslimat. Dia dah lah baru balik Mekah. Tak pernah tinggal solat Jumaat kecuali masa betul-betul PKP hari tu. Dan jadi bila sihat-sihat tubuh lain lah kalau sakit. Sihat-sihat tubuh dilarang untuk pergi solat Jumaat. Memanglah itu satu benda yang mengganggu sangat. Boleh tak abang nak lari je, abang nak pergi, abang nak pakai jubah tangan panjang. Abang pergi je masjid yang insya-Allah kawan abang tak suruh scan punya. No, Allah tahu. Oh, Ustazah Zai main-main. Tak adalah cakap macam tu, sesopan sikit lah, manja-manja sikit. Okey, jadi hati-hati dengan orang yang ada dengki dengan kita. Cuba untuk asingkan diri, bukan putuskan silaturahim. Jadi orang tanya, Ustazah boleh tak saya remove kawan-kawan ataupun saya unfriend kawan-kawan Facebook yang saya rasa dia dengki kat saya? Selagi dia tidak memudaratkan, selagi memang tak jelas yang betul dia ada dengki dengan awak, tak payahlah. Kenapa?
Okay, sebab ada orang tanya, Ustazah, kalau kita unfriend orang, adakah kita dapat dosa seperti orang memutuskan silaturahim? Tak sama, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak sama. Jadi kita nak sebutkan macam mana, kalau kita nak unfriend orang-orang yang macam dia tak boleh tengok aku senang, maknanya istilah mudah kata dia dengki kat kita, lalu kita ada friend ataupun kita block dia, itu bukan putuskan silaturahim. Dia tak sama, sebab kita hanya block dia di media sosial, tapi bila kita lalu depan rumah dia, kita bagi salam, kita tetap hantar kuih petang-petang. Itu bukan ni. Kadang-kadang orang duk tanya, Ustazah, adakah kita putus silaturahim kalau kita audit rakan-rakan Facebook kita? Ni yang jenis-jenis macam ni, saya bukan tak nak kawan Ustazah, tapi Facebook dia tu suka lalu kat wall saya mencaruk-caruk lah apa. Itu hak anda. Block dia, unfriend dia, itu hak anda, sahabat-sahabat. Okay? Tapi kita selalu, nanti kan orang kata saya ni nak putus silaturahim. Buktikan anda tak putus silaturahim dengan dia. Silaturahim ni sebenarnya hubungan adik-beradik. Dengan dia jangan putuskan ukhuwah. Orang yang berukhuwah dengan jiran tetangga, jumpa kat mana-mana tak menyampah. Tetap, ya Allah, aku nak jaga hati aku. Itu hak anda. Ini dalilnya menyembunyikan rahsia anda terhadap orang yang mendengki. Orang dengki, macam mana anda block, anda unfriend pun, dia tetap cari nama anda, Muzayyanah Abdullah. Oh, kau dah unfriend aku, rupanya hari ni kau dapat durian runtuh kau dapat durian musangking depan pintu. Okay, kau tak bagi pun kat aku. Dia akan tetap cari. Dia tak jadi friend kita pun, dia tetap cari sebab dia dah dengki kat kita. Faham ya Kak Ayah Gaus? Allahumma salli ala Muhammad. Ketiga, menjauhi daripada si pendengki itu. Sama tak ayat tadi? Wa illam tu'minu li fa'tazilun. Dan jika kalian, Fir'aun dan pengikutnya, tidak mahu beriman kepadaku, yakni Musa, maka janganlah kalian mengganggu aku. Nabi Musa declare kepada Fir'aun dan pengikutnya, kalau hang tak mau campur aku, jangan ganggu aku, cukup. Macam tu kita, sahabat-sahabat. Kita duk kempen, buat kebaikan. Orang tak nak ikut, itu biasa. Tapi kita minta jangan orang tu ganggu kita. Susah kalau orang mendengki ganggu kita. Kita nak buat apa je, nak buat program, naik banner, tiba-tiba besok banner kita kena bakar. Dia dengki ni bahaya. Muslimat dirahmati Allah, dia akan tengok macam mana apa yang kita rancang tu tetap gagal. Ini bahaya. Okey, baik. Mana tu? Unfollow, bukan unfriend. Kartida Ramli, itu saya tak pandailah nak ulas. Tak reti perbezaan dia. Maksudnya macam tu, sebab ramai orang bertanya, Ustazah, kalau saya dah tak kawan dengan dia dekat Facebook, tapi saya okey berjiran, jumpa dekat surau apa semua, saya bercakap okey, tapi saya nak, kalau boleh saya nak hadkan kawan-kawan saya ni yang kat Facebook dia tak share benda-benda lara, boleh tak Ustazah? Tak ada masalah. Macam rumah kita, sahabat-sahabat, suka hati kita nak suruh orang yang macam mana masuk. Kenapa anda tak ting tong, semua orang anda bawa masuk? Tak yalah, mama tak kenal lah, tak pernah jumpa orang tu. Takutlah pula tengok rambut panjang macam tu, tutup pintu. Hak kita. Orang kat luar tu tak boleh marah-marah. Sahabat-sahabat kita boleh report polis kalau dia panjat pagar pula nak masuk. Begitulah role kita. Kita nak accept kawan-kawan yang macam mana. Sebab tu kena, walaupun di media sosial, kita dah hidup pada zaman ni. Okay? Kalau kita tak nak dia masuk dekat rumah kita, dan kalau kita nampak, kita tulis satu status, tiba-tiba komen dia tu mencarut-carut lampau-lampau, kita hiddenkan dia punya ni, ataupun kita block aja orang macam tu. Itu bukan putus silaturahim. Akan timbul mungkin cerita, Ustazah Zai tu block saya. Tak pernah lagi kot block-block orang ni. Kan Ustazah Zai tu block saya, mentang-mentang lah saya ni bukan pakai kereta besar. Dia tu memang nak kawan dengan orang kereta besar je. Contoh kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi ternyata bila jumpa kat mana-mana, jumpa kat pasar, kak nak saya beli lebih sekilo buah rambutan yang kak bawa balik lah makan dengan anak-anak. Dia pula confused, dia unfriend aku, tapi dia baik semacam dengan aku ni. Sebab kita tak tahu apa tujuan dia. Dia mungkin tengah hijrah nak memperbaiki diri dia. So dia tak boleh follow dah rakan-rakan yang sikit-sikit share benda-benda gosip, sikit-sikit share benda macam tu. Itu hak dia. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, terakhir dalam bab dengki ni, berbuat baiklah kepada si pendengki. Ayo. Berbuat baiklah kepada si pendengki untuk menolak gangguannya. Masya Allah, baiknya Islam.
Kita tahu orang tu duk dengki kat kita. Tadi kita menjauh bukan dengan niat nak benci, nak putus silaturahim. Bukan. Cuma aku tahu diri aku. Kalau aku asyik duk tengok dekat wall aku lalu benda-benda yang lagu ni, aku pun duk tengok sekali. Itu tujuan kita blok. Kita yang tahu. Lalu sahabat-sahabat dirahmati Allah, perkara keempat dalam bab ini, dia suruh kita berbuat baik kepada si pendengki untuk menolak gangguannya. Kan? Orang duk dengki kat kita, kita disuruh buat baik pada dia. Buktinya apa? Surah Fussilat ayat 34. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hanisa Syafi'i, apa yang ya ke? Kenapa? Tak percaya nak buat. Kan full Nurul Ariana, sangatnya susah Ustazah nak buat baik dengan si pendengki. Rin Ali kata kekuatan hati yang luar biasa buat baik pada. Betul sangat. Memang susah nak buat baik dengan orang yang tak baik dengan kita. Tapi sahabat-sahabat, begitulah susahnya nak masuk ke syurga Allah. Bukan dengan petik jari saja. Bukan dengan petik jari saja. Maka kalau kita terpaksa buat macam tu, ya Allah, orang tu yang buat jahat ke aku, orang tu yang selalu dengki ke aku disuruh buat baik pada dia. Lawan. Sebab buat baik dengan orang yang baik dengan kita itu biasa. Mujahadahnya belum tinggi. Petang semalam jiran sebelahan tak mai kuih seri muka kat kita. Besok kita nak pulangkan pinggan dia, kita pergi hadiah durian krip kat dia. Lagi mahal punya. Kan sebab apa? Orang buat baik kat kita, kita buat baik kat dia. Ini hadisnya orang Melayu. Orang memberi, kita merasa. Orang berbudi, kita berbahasa. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi dalam Islam, orang buat jahat kat kita, kita disuruh balas dengan kebaikan. Orang dengki kat kita, kita disuruh hantar hadiah kat dia. Ini Imam Syafi'i dah buat dah. Pagi hari, wahai Syekh Imam Syafi'i, orang mai datang mengadu kata ada orang dengki dekat tuan ni, dekat tuan guru ni. Dia senyum tengah hari, tak sempat petang dia pergi hantar hadiah dekat rumah orang yang dengki kat dia tu. Ustazah duk baca, aduh Tuhan, aku yang migraine dengar ni, susahnya nak buat. Tapi cuba buat. Cuba buat. Paksa buat. Luluhkan hati anda, jiwa anda, ya Allah, kalau ini boleh membuka syurga. Subhanallah sahabat. Ustazah takut nak cakap. Tapi Ustazah pernah cuba. Walaupun tak banyak dan kerap. Pernah cuba. Hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Orang tu dah malu nak buat jahat kat kita. Dan kita macam jadi orang ketagih. Macam mana ketagih sahabat-sahabat? Asal ada orang kata, orang tu dengki kat hang. Lagi aku nak buat baik. Lagi aku nak buat baik. Lagi aku nak senyum lebih. Lagi pergi holiday mana-mana, ingat kat orang tu nak beli oleh-oleh. Kita lain. Kita nak bawa oleh-oleh dekat orang yang baik dengan kita saja. Tapi rupanya orang tu bawa balik oleh-oleh yang kita bagi. Alah, kalau setakat bagi kurma 3 biji ni tak payahlah kan bang. Kita hari tu balik umrah, kita bagi kat dia abaya 3 helai. Ini bagi kat kita 3 biji kurma campak dalam tong sampah. Itu yang depan kita super baik tu. Tapi balik begitu hasilnya. Masya Allah, tabarakallah. Manusia kan, macam mana kita nak tahu true color dia? Dengan cara kita hanya terus berbuat kebaikan. Kita penat dah nak fikir dah tentang orang. Macam mana rasa dia kat kita. Dia dengki kat aku ke? Dia suka kat aku ke? Yang penting, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Macam sahabat-sahabat dirahmati Allah, mai khabar ke Ustazah macam Allahumma salli ala Muhammad. Satu bab lagi. Baik. Tarik nafas. Allahumma salli ala Muhammad. Akan cuba buat. Ya Ida Najwa, cuba buat. Wallahi cuba buat. Ustazah cuba dah buat. Memang luar biasa ketenangan jiwa. Awak okey dah dengan orang tu. Masalahnya bang, kita memang kena okey. Kita tak gaduh dengan siapa-siapa. Kita tak nak bermusuh dengan siapa-siapa. Tak serik-serik lagi orang tu duk buat macam gini contoh kan. Tak apa, Allah tahu. Kita buat je, kita bagi je. Lama-lama sekarang orang tu yang paling baik dengan kita.
sahabat-sahabat. Dan kita kena berhati-hati orang yang super baik dengan kita. Itu, ya Allah, bila hadam kitab 50 ciri-ciri orang munafik, kita dapat baca lah sahabat-sahabat. Kita dapat baca sikap-sikap manusia ni. Allahu Rabbi wa na'udzubillah min zalik. Semoga kita tak boleh ubah orang, tapi kita boleh ubah diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Tengku Fazlina, tahniah, saya dah cuba buat, alhamdulillah. Tapi masa buat tu ikhlaskan hati. Jangan pula masa buat tu kan, kau dengki kat aku ni, aku nak try buat ni, aku nak tengok betul ke kitab Al-Tahzan tu. Kalau tak betul nanti aku hempuk Ustazah tu. Contoh sahabat-sahabat dia. Contoh. Okey, 116 sebab Ustazah dah tulis dalam tajuk 116. Berakhlak baiklah kepada siapa sahaja. Yang ni Ustazah tak bahas panjang sebab lebih kurang macam tadi. Berakhlak baiklah kepada siapa sahaja. Akhlak yang baik itu adalah kebahagiaan tersendiri, sedangkan akhlak yang buruk adalah petaka dan bencana. Allah, kalau tidak kita tak diajar doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maksudnya apa sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah? Allahu akbar, Allahu akbar. Kita hanya disuruh berakhlak baik. Benda tu akan balik kebaikan pada diri kita. Simple muslimat dirahmati Allah. Akhlak yang baik itu adalah kebahagiaan sebab kita nak bahagia. Sedangkan akhlak yang buruk adalah petaka dan bencana. So kita solat, kita bayar zakat, kita puasa, kita pergi haji berulang kali, kita mampu. Tapi akhlak, sahabat-sahabat, kalau tak ada akhlak, kenapa ya aku sembahyang tak tinggal, aku puasa siap dengan puasa sunat, tapi kenapa ada je tak kena, macam-macam petaka, macam-macam bencana datang. Cek akhlak. Cek akhlak. Okey, sebab akhlak ni adalah satu buah ranum yang masak, yang semua orang kalau lalu nak baling, nak ambil buahnya, nak makan. Syoknya kalau pokok tu pokok aku, penghasilannya begitu indah, orang memang cemburu. Allahu Rabbi. Awal-awal kitab Al-Tahzan dulu apa? Sahabat-sahabat, kita belajar apa? Hanya bangkai anjing sahaja yang orang tak peduli. Maknanya dah jadi bangkai, maknanya dah mati. Orang tak peduli dah dia kaya ke miskin ke dulu. Orang tak peduli. Tapi selagi kita hidup, biasa je ada orang yang buruk akhlak dengan kita. Biasa je ada orang dengki dengan kita. Sebab masih hidup. So itulah salah satu ujian yang patut kita lalui dengan ilmu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab itu Ustazah jual buku Ustaz Said Nur Hisham, 20 checklist akhlak tu dah habis dah. Dekat ruang pin tu muslimat Ustazah dah stopkan tentang buku sebab semalam mereka update stok buku Al-Tahzan tinggal sikit. Stok Legacy Abah dah habis Ustazah. So Ustazah kata Ustazah nak fokus jualan buku-buku Ustazah sebab tak nak tim khidmat banyak sangat kerja. Jadi untuk seminggu dua ni mungkin Ustazah nak habiskan seat Umrah 29 Januari bersama Ustazah Zai. Semoga Allah permudahkan semua. Doakan yang belum mampu, Masya Allah, Ustazah doakan dengan hati yang sangat gigih. Semua sahabat-sahabat Al-Tahzan akhirnya nanti akan dapat memijakkan kaki ke Baitullahil Haram. Amin. Sahabat, anda doakan urusan orang lain dipermudahkan. Sebab kalau boleh Ustazah nak bawa semua orang, wallahi. Allahu Akbar kan. Ya Allah, Ustazah hari-hari perkataan Ustazah, bang, kalaulah saya kaya, kalaulah saya kaya. Dosa kan cakap kalaulah. Tapi kalaulah Ustazah ni bukan kalaulah yang mengecewakan diri. Kalaulah yang bikin Ustazah makin semangat nak bekerja. Sebab apa? Ya Allah Tuhan, kalau lagi, kalau aku tak bawa 1.2k orang ke Baitullah pun, aku dapat bawa seorang dengan duit aku pun Alhamdulillah. Itu berangan. Sebab tu Ustazah takkan mampu, macam mustahil. Maka Ustazah buatlah tabungan. Sehari RM1. Siapa-siapa nak join, jom. Sebulan RM30. Lama dah. Dah masuk tahun ke-7 tak silap Ustazah. InsyaAllah umrah warga emas fakir miskin yang tertangguh Mac dulu, kami wajibkan diri kami, semangat, nak terbangkan mereka itu pada Disember ini. Ya Allah, tak tahu nak cakap macam mana berbunga-bunganya hati ibu-ibu dan ayah-ayah tu. Dah hampir 2 tahun tau mereka ni nak diterbangkan pada bulan Mac yang lepas. PKP ni,
Dah ada yang mati pun di antara mereka dalam setahun setengah ini. Dan Ustazah kata biar package mahal macam mana pun kita kena juga terbangkan mereka ni sebab mereka mengharap. Subhanallah. Amin amin Suraya Husin. Kita doa je Kak, kita tak tahu rezeki Allah macam mana. Waktu sebab dah ada. Tak tahu rezeki Allah macam mana. Jangan bila kita tengok iklan, bila kita tengok orang daftar nak pergi, dia boleh lah, dia kan suami dia orang kaya. Jangan ada hati macam tu. Sahabat-sahabat, jangan ada hati macam tu. Tolong ya Allah, seronoknya kalau macam ni. Tak apalah, kali ni rezeki dia, aku insya-Allah akan menyusul ya Allah. Niat je. Saya dulu masa mula-mula teringin nak pijak kaki ke Baitullahil Haram sahabat. Mustahil kot aku ni kan dengan duit macam ni. Mak bapak aku bukan orang senang. Daripada sekolah saya memang teringin nak pergi Mekah. Daripada zaman saya sekolah, mak bapak saya kata jangan kata nak bawa pergi umrah lah, nak bagi duit belanja sekolah pun tersekat-sekat sahabat-sahabat. Tapi teringin, ya Allah aku nak sangat pergi, aku nak sangat pergi. Akhirnya Allah bagi rezeki yang di luar jangka. Sebab masa kita teringin tu kita tak dengki kat orang. Masa kita teringin tu kita doakan orang lain. Hati yang macam ni sahabat-sahabat, Masya Allah, Allah akan beri kegembiraan. Tak payah tunggu akhirat tapi kat dunia juga. Okey sahabat-sahabat, panjang pula babnya tu. Okey, dalam sebuah hadis disebutkan innal mar'u la yablughu bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Sesungguhnya akhlak yang baik dapat menjadikan seseorang mampu mencapai darjat orang yang suka berpuasa. Allah dan orang yang suka melakukan qiyamul lail. Masya Allah. Akhlak yang baik, kita ni kan nak buat qiyamul lail punyalah bercintanya. Allah. Nak buat puasa Ramadan pun terpisat-pisat kita. Apatah lagi nak puasa sunat. Malasnya bab qiyamul lail dengan puasa sunat ni. Tapi orang yang berakhlak baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dipandang Allah macam orang yang bermakam. Makam darjatnya orang ni, subhanallah, tu wali Allah tu, orang soleh tu. Kenapa kau kata tu wali Allah, orang soleh? Qiyamul lail tak pernah tinggal, puasa sunat dia Masya Allah kan. Kita tak pernah buat qiyamul lail, puasa sunat, tapi kita orang berakhlak baik. Darjatmu di sisi Allah dipandang macam orang yang suka melakukan qiyamul lail dan suka berpuasa. Patutlah susah sangat kita nak bermujahadah melawan hawa nafsu kita ni untuk sentiasa berakhlak baik. Nafsu akan katalah, si engkau je baik, orang tu tak baik pun kat kau. Gitu kan? Allah, iblis lagi tu, tuan penasihatnya tu. Allahu Akbar. Okey. Ala unabbiukum bi ahabbikum wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Mahukah kalian aku beritahukan kepada kalian tentang siapa di antara kalian yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat. Ya Allah, Rasulullah pernah cakap macam ni depan sahabat. Siapakah di antara kalian yang paling aku cintai? Kata Nabi. Hampa nak dah, tak payah kata Nabi. Kalau Ustazah kata Ustazah nak pergi Pulapul hari ni, ada tak orang Pulapul? Ada seorang hamba Allah tu yang paling saya cintai. Saya nak jumpa Pulapul pula dah. Nak jumpa nanti kat Pulapul. Wah, Ustazah datang dengan hadiah macam-macam. Siapa tak nak dicintai oleh siapa sajalah. Suami kita tak cinta kita, jiran kita tak cinta kita. Cinta kerana Allah. Ini Nabi cinta kita. Masya Allah sahabat-sahabat. Bila dicintai Nabi dan Nabi cakap kedudukannya denganku sangat hampir di akhirat kelak. Maknanya dia akan duduk serumah dengan Rasulullah di akhirat. Itulah dia di dalam syurga. Saya cukup cemburu dengan hadis-hadis yang macam ni. Terasa layak ke aku ya Allah? Layak ke aku? Nabi cakap dengan lisannya yang mulia, yakni orang di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Ahasinukum akhlaqan. Sahabat-sahabat, sebab tu kita kena berakhlak baik. Biar orang tak berakhlak baik dengan kita. Kita ada matlamat nak dicintai Nabi, nak duduk bersama Nabi di akhirat. Itulah melalui modalnya akhlak yang baik. Anda faham? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-Qalam ayat yang keempat. Dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nabi Muhammad tu seorang manusia yang khuluqin azim. Akhlaknya tu sangat agung. So kita nak tiru siapa lagi sahabat-sahabat? Kita selalu kecewa. Ustazah, saya mengidolakan ustaz sekian-sekian.
Tapi katanya ustaz tu sekarang ni suka tengking-tengking isteri dia. Mana akak tahu ni? Dia baru pindah rumah kawan saya, ustazah. Tengking bini, tengking kucing. Saya dah tak nak follow dah ustaz tu. Pelik dah kita ni sahabat-sahabat. Tak salah kita beridolakan sesiapa. Yang baiknya tiru, yang jahatnya kesampingkan. Sebab itu, sosok tubuh yang sangat mulia wajib bagi diri kita untuk tiru adalah Rasulullah. Maksum, terpelihara daripada maksiat. Akhlaknya sangat khuluqin azim. Akhlaknya yang tinggi, yang agung. Kenapa kita nak menafikan? Subhanallah sahabat-sahabat. Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Maka disebabkan rahmat daripada Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri daripada sekelilingmu. Maksud, ibu ayah yang tanya ustazah, macam mana ustazah anak-anak zaman sekarang ni degil, takkan kita tak nak marah? Jangan marah saat marah. Marah saat tidak marah. Macam mana pula tu ustazah? Memang dia tengah buat salah tu, kita memang marah. Dahlah gelas kita pecah, kepala dia pula kita pecahkan. Kau sanggup nak pecahkan kepala anak engkau sebab ikut cakapnya setan? Sebab dah geram. Gelas aku beli dekat ni ustazah ni, beli kat Paris dulu. Apa benda bergambar apa ni? Kan muslimat? Anak saya tu boleh pecahkan. Pecah kepala dia saya kerjakan. Bapak jenis apa ni? Sayang gelas ke sayang anak? Memang kita tengah marah tu degil. Bapak dah cakap tadi jangan main kat situ. Degil ni. Jangan marah saat marah. Takkan anak yang kecil tu kita nak biarkan tercucuk tangan, kutip gelas tu. Kita juga yang tolong kan sahabat-sahabat. Nanti bila dia dah lega, kita dah tengok TV sama-sama dengan dia, usap ubun-ubun kepala dia. Tahu tak kenapa tadi papa marah? Marah sikit je tadi papa tu. Ambil penyapu, ambil penyodok sampah, tolong papa ni kat sini. Bukan lepuk kawan tu sampai pecah kepala anak tu. Dah duduk tengok TV, usap. Budak tu nangis juga. Ambil penyapu, nangis juga. Kenapa tadi papa marah? Kan papa dah cakap 2-3 kali dah jangan main kat situ kan. Tapi adik main juga. Kan sebab tu kita kena dengar cakap. Nasihat masa tu marah, kita marah. Tapi bukan saat marah. Maka iblis takkan masuk campur saat itu. Yang masuk malaikat. Bagus seorang ayah menasihat anaknya. Beri faham kenapa tadi dia kena marah. Marah yang bukan marah melampau. Takkanlah anak pecahkan gelas. Oh lolo bagusnya anak papa pecahkan gelas. Pi ambil satu gelas lagi pecahkan pi. Pi tak apa papa tak apa. Habis semua satu almari tu pun tak apa. Papa okey je. Papa okey. Itu dah bapak jadi macam mana pula. Jadi anak pun jadikan gelas tu sebagai bola. Tak apa, panggil kawan-kawan dia. Baiklah datang rumah aku, bapak aku memang suruh pecah-pecahkan gelas ni. Itu al-mengomi namanya. Okey, kita ambil waqulu linnasi husna, Al-Baqarah 83. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik. Kak Salina, cucu dia okey ke Kak Salina sayang? Saya baru terbaca Facebook akak. Cucu nak masuk operation ni kan? Allahu Akbar. Mama marah Perli. Apa maksudnya tu Wan Radia? Okey, apa kata Allah dalam Al-Baqarah 83? Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Wa qulu linnasi husna. Asal nak bercakap je sahabat-sahabat, qaulun ma'ruf, cakap yang baik. Sebab percakapan yang baik ni sebenarnya adalah sedekah. Kita nak bersedekah, kita orang miskin ustazah, jealous tengok orang kaya senang-senang nak sedekah. Kan? Ada orang jenis macam tu tau. Senanglah ustazah orang kaya, sikit-sikit infak, sikit-sikit wakaf, sikit-sikit pergi umrah, senanglah orang kaya. Kita ni miskin. Kita tak ada apa nak disedekahkan. Kan? Tapi rasa orang kaya tu laki dia berjudi tu ustazah, menang loteri malam tadi tu. Ya Allah, mulut dah lah sedekah tidak. Mulut la ilaha illallah, tak tahu nak habaq lah sahabat-sahabat. Kita dah tak boleh bersedekah secara material. Sebenarnya kata-kata yang baik itu dipandang Allah sebagai sedekah. Seronok kan ustazah, orang tu nak pergi umrah lagi, murah rezeki dia.
Ustazah, Masya Allah, saya tengok jiran saya tu tak berhenti bersedekah Ustazah. Postman hantar surat pun dia bagi nasi. Bungkus. Jap, dek, kau mesti belum makan. Acik nak bungkuskan ni hani. Acik makan pun tak habis ni. Saya intai je balik pintu. Intai je ke kak? Ustazah, tapi rasa duit mencuri tu malam tadi. Ya Allah. Dah lah buat baik. Tidak menambah-nambah jahat lagi. Ada. Aduh, jenis manusia macam ni. Semoga bukan kita. Sekian dimaklumkan. Batuk dah pula terakhir. Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Sesungguhnya, penutup. Sesungguhnya, ramai dah tengok jam Sesungguhnya akhlak yang baik dan hati yang lapang adalah merupakan nikmat dunia dan kegembiraan di kemudian hari bagi siapa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki untuk menjadi baik. Allah. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, maksudnya ya Allah, kalau kita nampak orang bercakap disakiti pun masih membalas dengan kebaikan, orang caci keji. Macam semalam saya tak baca, saya tak dengar, tapi saya pelik ada orang bercakap. Apa? Kita punya menteri Tuan Ibrahim Tuan Man katanya bercakap di mana sahabat-sahabat berbahasa Melayu. Hari ni Allahu Akbar, Rais Yatim puji dia sebab dia memang pakar bahasa Melayu, suka kan, bahasa Melayu tinggi. Dulu Ustaz pernah kerja di bawah beliau. Memang bahasanya, pantunnya, bersyair boleh kan. Sahabat-sahabat dia memang suka lah orang meninggikan bahasa Melayu. Tiba-tiba ya Allah, netizen kecam sebab dia berbahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Kita tak faham lah kadang-kadang kecaman-kecaman ni muslimat dirahmati Allah. Apa yang kau dapat sebenarnya? Kenapa terlampau biadab? Kadang-kadang sembahyang, puasa, zakat tak tinggal, tutup aurat. Tapi bahasanya Allah, tak tahulah. Tahu nak cakap pun segan sebab Ustazah Zai pun mengajar anda. 1000 orang lebih yang menonton, mesti pelik. Ustazah ni macam laser je bercakap. Ustazah ni macam apa tak tahulah nak cakap macam mana sahabat. Tapi macam mana lidah kita, macam mana kita nak meluahkan isi hati kita. Tolong jangan biadab dalam bercakap. Semua kita ni kaya dengan adab. Orang bangsa Melayu. Bukan nak banggakan kemelayuan itu, tapi kita adalah diajar dengan agama Islam. Malaysia kot agama rasminya Islam kan? Oleh macam dia punya kan sahabat-sahabat. So Ustazah, negara kita ni nama agama je rasmi Islam, tapi bla-bla. Yelah, dah kita tak duduk dekat atas tu. Engkau yang agama Islam tu, apa yang kau buat tu. Macam tu kita kena faham. Kita tak boleh ubah keadaan sahabat. Kita tak boleh ubah orang. Kita ubah diri kita. Bayangkan setiap peribadi, setiap individu berakhlak baik, duduk dalam satu rumah berakhlak baik, satu kejiranan berakhlak baik, apa akan jadi pada masyarakat dan negara kita? Baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Pasti jadi negara yang baik, negara yang mendapat pengampunan daripada Allah. Tapi kita syok baca netizen punya kecam-mengecam. Kita top up sekali nasi tambah. Akhirnya keberkatan negara kita ditarik oleh Allah. Berantakan habis. Itu yang berlaku sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, sedangkan emosi yang berlebihan, mudah tersinggung dan kemarahan yang meledak-ledak adalah sebuah petaka yang terus-menerus dan azab yang kekal. Sahabat La Tahzan, kita nak tutup 2 tajuk pada hari ini dengan satu azam. Ya Allah, aku nak mati dalam Islam. Aku nak mati dalam iman. Bantu aku ya Allah untuk memulakan dengan akhlak yang baik. Boleh ya? Tidak ada sahabat-sahabat La Tahzan hari ini lebih 1000 orang yang menonton. Asal bercakap mencarut, asal bercakap menyumpah seranah, asal bercakap menyakitkan hati orang. Please sahabat-sahabat, tak mampu bercakap baik, kita zip mulut kita. Zip mulut boleh Ustazah, dalam ni dah berombak, berapi dah. Sabar. Kalau berapi akak ambil je fire apa kan. Akak jiros je kat hati akak. Tak pun akak minum je pilih bomba punya air tu. Kembung perut akak. Yang penting akak diam. Jangan bercakap saat marah. Jangan typing apa-apa status saat marah. Gegar meja Ustazah ni. Awak meja ni bergegar. Longgar dah ke?
Okay, sayang-sayang sekalian, I love you all. Lap. Don't lap. Lap hati yang penuh dengan dendam, kesumat, hasad. Lap. Buang terus. Delete. Doakan ustazah. Nak pergi Pulapul pukul berapa? Sekejap lagi Jaja sampai. Nak drive ustazah ke Pulapul, pusat latihan polis. Polis, tolong jangan marah ustazah Zaid. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok TV Al-Hijrah pagi. Lepas TV Al-Hijrah baru ustazah bertemu dengan anda. Assalamualaikum.